Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersuara kita pada kali ini. Ustazah harap anak-anak pelajar dalam keadaan sihat walafiat dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkongsian Ustazah pada kali ini adalah dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 4 dalam bidang akhlak Islamiah, pelajaran 24. Dalam tajuk 24 ini, terdapat 2 unit iaitu yang pertama, adab terhadap orang sakit dan yang kedua, adab terhadap orang kurang upaya. Jadi pelajaran kita pada hari ini adalah bertajuk adab terhadap orang sakit dan kurang upaya. Berkaitan dengan orang sakit ini, Rasulullah SAW bersabda, Abu Musa al-Ash'ari meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW sabda katanya, Udul marid wa at'imul ja'i' wa fakkul 'ani. Yang bermaksud, ziarahilah orang yang sakit, berikan makanan kepada orang yang lapar dan bebaskanlah tawanan. Apabila kita menziarahi orang sakit, terdapat adab-adabnya. Apakah adab-adab apabila kita menziarahi orang sakit? Adab terhadap orang sakit ini kita boleh kategorikan kepada 3 jenis. Yang pertama kategori ibadah, yang kedua emosi, yang ketiga fizikal. Dari segi ibadat, kita hendaklah mendoakan kesihatan mereka, kemudian kita hendaklah membantu mereka yang ingin melakukan ibadah. Dari aspek emosi pula, kita boleh memberi semangat kepada pesakit supaya mereka sabar dan redha dengan penyakit mereka, dan juga kita hendaklah tidak melakukan sesuatu yang mengganggu ketenteraman mereka seperti membuat bising. Seterusnya dari aspek fizikal, kita hendaklah memastikan tempat dan tubuh badan pesakit sentiasa bersih dan menyediakan keperluan asas dan kemudahan kepada para pesakit. Antara hikmah beradab kepada orang sakit ialah menggembirakan pesakit agar hatinya sentiasa tenang dalam menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan beradab kepada orang sakit, kita dapat mengeratkan ukhuwah supaya hidup kita sentiasa diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, hikmah seterusnya ialah melahirkan keinsafan dalam diri kita supaya sentiasa redha dengan ujian Allah. Seterusnya, kita beralih pula kepada unit yang kedua iaitu adab terhadap orang kurang upaya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, Annam ra'ata kanat fi aqliha syai'un faqalat, Ya Rasulullah, inna li ilaika hajatan. Faqala, Ya umma fulan, unzuri ayya sikaki syi'ti hatta aqdiya laki hajataki fakhala ma'aha fi ba'di turuki hatta faragat min hajatiha. Yang bermaksud, seorang wanita yang mempunyai kekurangan pada akalnya berkata, Wahai Rasulullah, saya memerlukan pertolonganmu dalam sesuatu urusan. Rasulullah bersabda, Wahai ibu, bagaimana caranya untuk aku membantumu? Lalu Rasulullah SAW meluangkan masanya sehingga wanita itu dapat menyelesaikan urusannya. Kita juga perlu beradab terhadap orang kurang upaya iaitu dari segi ibadat, dari segi emosi dan juga dari segi fizikal. Dari aspek ibadah, kita boleh menyediakan kemudahan kepada orang kurang upaya supaya mereka melakukan ibadat dengan selesa dan juga membantu dengan memberi tunjuk ajar mereka dalam urusan ibadah. Dari aspek emosi pula, kita boleh memberi layanan dengan penuh kasih sayang kepada mereka dan
Kita tidak boleh mengejek dan menghina mereka. Seterusnya, adab terhadap orang kurang upaya dari aspek fizikal ialah memastikan kemudahan asas yang disediakan untuk mereka tidak disalahgunakan. Selain pada itu, kita hendaklah menyediakan ruang dan memberi peluang kepada mereka sesuai dengan keperluan mereka. Seperti mana kita tahu, terdapat banyak hikmah apabila kita beradab terhadap orang kurang upaya ini. Hikmah yang pertama ialah menimbulkan rasa dihargai dalam diri orang kurang upaya kerana mendapat perhatian dan keistimewaan. Hikmah seterusnya ialah memupuk sifat kebersamaan terhadap semua golongan masyarakat agar perpaduan dapat diwujudkan. Hikmah seterusnya ialah melahirkan rasa syukur kerana diberikan fizikal dan mental yang sempurna. Akhir sekali, hikmah beradab terhadap orang kurang upaya ialah memudahkan orang kurang upaya melakukan urusan harian mereka. Selepas mempelajari tajuk ini, seharusnya pelajar dapat jelaskan 2 adab menyantuni orang sakit. Kedua, jelaskan 2 hikmah beradab terhadap orang sakit. Ketiga, jelaskan 2 adab menyantuni orang kurang upaya. Dan yang terakhir, jelaskan 2 hikmah beradab terhadap orang kurang upaya. Sekian dulu untuk kali ini dan ucapan terima kasih dari Ustazah kerana sudi menonton. Dan Ustazah sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.